Tak apa, saya okey lah. Dia tak nampak ni. Sebab dia rejah ni kan. Tanda dah. Tanda berusia Abang Zaki Dulu masa belajar dulu tak pernah terfikir. Dia kata tak nampak kecil-kecil. Semua tuan guru sebutlah dobik besar-besar dia tak. Sebab dia kata tua muda. Tua kita masa tu tak ignore apa tua kita muda kan. Rupanya betul lah. Masa tua baru nampak. Cik baik aku tulis besar dulu. Tapi yang kecil-kecil tu pakai mata yang kecil tu. 0.1 yang kecil tu. Bukan 0.5. 0. Yang kecil sekali tu. Jadi dia boleh masuk celah-celah ni. Kan? Tapi rupanya masa tu je boleh baca. Umur 50 tak boleh baca dah. Tutup pian tu. Okey. Ya. 0. Apa tu? 0.25 betul kecil kan? Betul. Betul. Udah batal rupanya dia sekejap je. Dia kembali balik nak ni kan. Apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga daripada 5 syarat maqudun alaih, syarat baran. Syarat baran dan harga yang nak ditukarkan mesti mematuhi 5 syarat. Tak cukup 5 syarat maka tidak sah transaksi jualan satu-satu barang. Dan ketiga, ketiganya daripada 5 syarat maqudun alaih, bahawa kuasa ini mampu keduanya, baik dan mustari, keduanya penjual dan pembeli. Jadi kedua-dua orang ini mampu apa? Menerima dan memperterima akan mata benda dan harga. Jadi harga dan mata benda tu dia panggil baran. Dipanggil maqudun alaih, baran. Baran yang kita nak tukarkan. Jadi kedua-dua masuk. Baran dan harga. Itu pun dia panggil mabik dan saman. Baran dan juga harga. Kedua-dua tu sama. Jadi syaratnya mesti penjual dan pembeli tu boleh menerima. Tu dipanggil menerima tu, boleh menerima dan memperterima. Yang ni boleh menyerah. Boleh menyerah dan menerima. Dia panggil mampu. Dia panggil qudratut taslim dalam bahasa Arab. Qudratut taslim ni dia panggil kedua-dua belah pihak ni mampu untuk menyerah dan mampu untuk menerima. Boleh serah dan boleh terima. Tu dia panggil serah terima. Boleh menyerah milik dan boleh menerima milik. Boleh menyerah barang dengan mudah dan boleh menerima barang dengan mudah. Tu dia panggil qudratut taslim. Boleh menerima barang dengan mudah dan boleh menyerah barang dengan mudah. Itu syarat dia. Jadi qudratut taslim ni dia ada, secara detailnya dia ada 2. Dia panggil mudah untuk menyerah dan menerima milik. Pertama dia panggil mudah pada hissi. Mudah menerima dan menyerah. Dia panggil menyerah milik dan menerima milik dengan mudah. Secara hissi. Mudah secara hissi ni maknanya mudah secara yang
secara betul atau hisi. Nak nilai macam mana mudah ni? Macam mana yang dikatakan mudah nak serah baram itu ataupun mudah nak menerima baram? Macam mana penilaian dia? Dia kira dengan dua penilaian. Pertamanya yang kata mudah untuk serah terima itu tidak memerlukan kos yang tinggi. Contoh dia nak serah boleh, tapi perlukan kos tinggi, tak dikira mudah. Dikira tak mampu untuk menyerahkan, tak mampu untuk menerima milik. Walaupun barang itu boleh dihantar ke tempat penjual, boleh ke tempat pembeli, pembeli boleh terima, tetapi perlukan kos yang tinggi. Penghantarannya perlukan kos yang tinggi. Nak ambil perlukan kos yang tinggi. Contohnya, kita jual barang yang perlu dia kos untuk ambil. Hari ini praktikalnya penghantaran barang jauh. Ataupun kalau dulu dia bagi contoh, kita jual beli binatang ataupun ikan, paling mudah ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam ini dia tak sah kita jual ikan yang masih berada dalam kolam tanpa kita tangkap dulu. Dia kena tangkap dulu. Tak boleh angkat jual beli. Ikan dalam kolam saya ada 20 ekor. 20 ekor anggaran biasanya 2 kilo. Jual. Tak sah. Melainkan yang sahnya ialah kita kena tangkap, serah. Tu dia panggil mudah untuk serah. Ataupun kita tak tangkap, tetapi pihak pembeli ni dia mudah untuk menerima milik. Sebab apa? Sebab dia kuasa. Dia boleh tangkap. Tapi ingat, mesti dia dapat terima milik dengan mudah. Macam mana mudah? Pertamanya, tidak perlukan kos yang tinggi untuk dia tangkap itu. Penilaian keduanya, tidak perlu tenaga yang banyak. Tu dia panggil, tak perlu kos yang tinggi, tak mu'nah kabir. Mu'nah kabir ni perbelanjaan yang besar. Tak boleh. Maksudnya dia nak tangkap ikan perlu kos. Perlu kena beli alat, jari nak kena tangkap. Tak boleh. Kos yang tinggi. Setakat dia tak ada kos apa pun. Contoh, boleh tangkap tu, aku pegang dia, masuk dalam plastik. Sebab kolam tu bukan besar sangat kolam. Kolam belakang rumah je, ataupun dia buat kolam macam kolam, orang panggil apa? Macam kolah je. Kita boleh pun tangkap, masuk dalam plastik. Itu dia panggil, tak perlukan mu'nah kabirah, tak perlukan belanja yang besar, dan tak perlukan usaha yang tinggi. Dia tak musyaqqah, dia panggil. Bukan musyaqqah, bukan sukar untuk ambil. Jadi, kalaulah orang panggil apa? Tak perlukan kos yang tinggi nak ambil, tak perlukan tenaga yang banyak untuk ambil, maka dinamakan mudah untuk menerima milik. Jadi, sebab itu, syarat qudratut taslim ini bukan syarat penjual mampu serah. Bukan. Asalkan dua belah pihak tu, mana-mana pihak mampu menerima milik ataupun mampu menyerah milik. Ada situasi penjual dia tak mampu serah milik, tapi pembeli itu dia terror, dia boleh terima milik. Nanti dia akan cerita situasi, contoh penjual jual lembu liar ataupun jual kenderaan yang orang rampas. Pembeli kata tak apa, aku ada kepakaran untuk tangkap lembu ni, aku ada kepakaran untuk ambil balik kenderaan yang dicuri ni, aku banyak kaki. Asal tak sah jual motor yang dicuri, aku jual motor aku, semalam hilang. Tak sah. Kenapa? Kerana barang yang hilang itu tak mampu diserah secara mudah. Melainkan pembeli kata, aku boleh, aku ada kepakaran, ramai kaki-kaki, sekejap je aku roja-roja, semua dapat detect. Tempat mana motor tu letak dapat detect. Maknanya dia boleh ambil. Dia panggil boleh menerima milik dengan mudah. Itu dipanggil satu. Pertamanya dia panggil qudratut taslim. Ada dua kita sebut tadi. Pertamanya serah terima dengan mudah pada hisi. Yang kedua pula, mesti serah terima dengan mudah pada syar'i. Ini pada hisi. Ini pula pada syar'i. Pada syar'i ni dia nisbah syarak, tidak ada halangan dan tegas untuk terima milik. Tapi kalaulah pada zahirnya tidak ada halangan, mudah untuk serah, mudah untuk terima, tidak ada halangan.
dari segi zahirnya, dari segi hisinya. Tetapi dari segi syarak ada halangan. Halangan bukan dari segi zahir, segi syarak. Maka tak sah juga jual. Macam mana contoh? Contohnya selalu kita sebut, iaitu isu menjual beli air, jual beli air, yang air itu akan digunakan untuk mengambil wuduk. Jadi apabila air ada sedikit dan air itu nak digunakan untuk ambil wuduk untuk kita, maka tidak sah dijual kepada orang lain. Mesti kita dulu ambil wuduk. Sebab ada sekadar itu saja untuk ambil wuduk. Boleh tak? Mudah je kita nak serah. Sebab tidak ada halangan. Bukan kena rampah apa pun. Boleh je nak serah. Ni air saya jual RM1 satu botol. Tapi dari sudut syarak menhalan untuk kita jual. Kenapa menhalan? Sebab mesti utamakan ibadat diri kita dulu. Yang kita jual air itu kita tayammum, tak sah. Tayammum pun jual beli itu tidak sah. Itu dipanggil halangan. Dipanggil qudratut taslim yang kedua, itu mudah untuk menyerah nisbah syarak. Jadi syarak tidak ada halangan. Kalau syarak ada halangan, maka dianggap sukar untuk menyerah, tidak sah. Biabi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga maka tafriq, maka tidak sah, keluar hukum apabila syarat itu mesti mudah untuk diserah terima milik. Jawab dia atau keluarlah hukum, maka tiada sah menjual sahaya, ini hamba, dan binatang. Tak sah jual sahaya dan binatang yang mana? Yan, ciri binatang dan hamba itu yan lari. Kalau binatang lari terlepas keluar kandang, lari entah mana hala pergi, ataupun jenis hamba yan lari, penyegam. Dia pemalas buat kerja, asyik keluar rumah tak balik, kita pun jual. Dia kata, belilah hamba aku ni, aku tak larat nak bela lah. Suruh buat kerja, tiba-tiba tengok hilang. Patut pukul 8 mula buat kerja dah. Jadi hamba ni kita kena tetaplah kerja dia pukul berapa, kena bagi dia rehat, haram. Kalau kita suruh kerja tanpa dia rehat, itu haram. Dia kena ada waktu dia rehat, waktu dia dengar untuk urus diri dia. Waktu dia tidur, tak boleh kacau. Kita dah tetap pukul 8 kena kerja, mula kerja di rumah, ataupun kita arah dia kerja dengan kita. Tak kisahlah, hamba ni boleh kita nak suruh, tak kisah di mana-mana. Sebab dia ada di bawah penguasaan kita. Bukan saja hamba kita beli kena kerja di rumah saja. Tak semestinya. Boleh kalau kita buka kedai, kita suruh hamba yang jaga kedai kita. Kita buka aktiviti apa, aktiviti bisnes tempat mana pun, kita boleh suruh hamba. Dia tak menjadi isu pun. Bukan kata hamba hanya urusan rumah, tak. Tiba-tiba dia hilang. Ketika hilang tu kita pun jual, maka tidak sah. Tu hamba yang hilang. Lagi, dan atau kata hamba dengan sahaya, hamba dengan binatang, dan yang sesak, tadi lari, dan yang sesak, tadi lari tak balik. Ni pula, dan sahaya dan binatang yang sesak. Sama juga lah, maksud sesak ni hilang, tak balik juga. Lagi, dan yang dirapas akan sahaya dan binatang tu, tak boleh juga. Ada binatang dan sahaya orang rampah, tak boleh jual, tak usah jual. Kenapa? Tak qudratut taslim, tak dapat syarat. Tak boleh nak serah milik secara mudah. Melainkan orang pembeli itu ada kemahiran untuk ambil balik dekat perampas. Rampas curi samalah. Ada orang datang curi hamba kita, colik lah. Kalau hamba ni panggil colik lah. Colik hamba kita. Ada orang rampah binatang kita. Ada orang rampah kenderaan kita, curi kenderaan kita, lalu kita pun jual, maka tidak sah jual binatang yang dicuri, hamba yang dicuri, dan juga kenderaan yang dicuri. Tak sah jual.
seperti hamba dengan binatang Ustaz. Ya, betul. Barang-barang lain. Sama barang-barang lain pun. Ini contoh khusus ni, tapi dia merujuk pada umum. Apa saja barang. Yang tak sah tu dia ada takluk bagi. Yang dirampas akan dia. Dan contoh yang ketiga dirampas. Dirapaskan dia. Tak sah tu, menjual sahaya dan binatang ni, yang lari, yang sesat, yang dirampas tak sah tu, bagi orang yang tiada kuasa mengembalikan dia kan sahaya dan binatang yang lari, yang sesat, yang dirampas tu. Jadi bagi tu dia takluk bagi. Bagi tak sah. Yang tiada sah tu bagi. Bukan spesifik. Tak sah ni untuk orang yang tak kuasa, tak mampu, tidak ada kepakaran untuk ambil balik binatang hilang. Maksudnya tak sah ni kita nak jual kepada pembeli. Orang tu spesifik lah, pembeli. Kepada pembeli yang tidak mampu, tidak kuasa ni tidak mampu mengembalikan dia. Tak mampu ambil balik. Kembalikan dia, tak mampu nak ambil balik daripada perampah. Tak mampu nak ambil balik daripada hilam tu. Kalau mampu sah. Satu syarat dia bukan kata syarat satu je, bukan syarat mesti penjual tu mampu. Dia syarat asalkan dia panggil apa? Asalkan salah seorang daripada dua pihak ni boleh serah. Penjual tak mampu serah, tapi pembeli ada kepakaran untuk mengambil ataupun menerima milik. Boleh. Tu bagi tu takluk tu. Maka tafsir lagi. Jika tafsir. Maka jika tafsir. Maka jika dijualkan yang tersebut, dijualkan barang yang tersebut. Barang apa? Sahaya dengan binatang. Contohlah. Ataupun segala barang lain lah. Nak jual kepada siapa? Ini tafsir. Jika dijual kepada siapa nak jual ni? Bagi yang kuasa. Jual kepada orang yang kuasa. Orang yang mampu. Mampu ambil balik. Bagi orang yang. Jadi orang tu dia hazaf. Yam je dia ada. Dia panggil sifat je ada. Kena buat keluar. Bagi yan. Bagi orang yang. Siapa orang ni? Pembeli. So speak dulu. Bagi pembeli yang mampu mengembalikan dia. Mampu mengambil. Mengembali ni mengambil. Semula kan dia kan apa? Kan barang hak hilang, hak sesak, hak rampas tu. Jawab jika. Dia tak boleh baca straight, tak berjumpa. Kalau kita kata baca straight, maka jika dijualkan dia yang tersebut bagi yang kuasa mengembalikan dia, sah jualannya. Tu baca straight. Dia tak ada seni lah baca straight macam tu. Tak tahu kat mana tak mana tafsir. Tak tahu kat mana dia punya orang panggil penjawab. Jika tu sekiranya anda yang hukum. Ni kita duk baca maka jika ni dia panggil study case. Maka jika ni study case. Kalau case begini apa hukum dia? Jawab dia hukum. Jika sekiranya dijualkan barang yang tersebut, ni sahaya dan hamba tadi, hamba dengan binatang tadi, jual tu kepada siapa? Kepada pembeli. Yam tu hazaf. Pembeli yang mampu mengambil balik. Jawab dia, sah jualannya ataupun sah jualnya. Maka sah jual beli tersebut. Kenapa? Kerana pembeli itu mampu mengambil, mampu menerima milik dengan sempurna, dengan mudah. Jika tiada berhajat, ni syarat dia. Syarat nak nilai yang kata mudah untuk ambil tu. Jika tiada berhajat kepada belanja, jika tidak memerlukan belanja ni kos, tidak memerlukan kepada kos yang tinggi. Sini dia umum lah, dia sebut kos dia. Belanja ni maksud kos. Tidak memerlukan perbelanjaan yang tinggi, yang besar untuk mengambil balik barang yang dirampas. Untuk mengambil balik barang yang hilang tadi. Tak perlu. Kalaulah nak kena upah orang pergi cari barang hilang kan, tak boleh. Itu tidak sah. Kenapa? Kerana perlukan kos yang tinggi untuk upah kaki-kaki apa namanya ayahanda ni. Kita ramai setiap negeri ada ayahanda. Sekejap je motor hilang terus telefon. Ayahanda Cik Tom ada. Ayahanda Azmi
Pun ada. Oh, sekejap aja geng ayam dah turun. Geng Panglima Perang turun. Dia tiup semboyan dia je, terus gerak kerja jalan. Tapi sukarela. Boleh. Kalau kena bayar, tak sah. Kalau gerakan semboyan itu secara sukarela, maka sah. Jualan. Habis. Itu jika tu. Jika tiada berhajat kepada belanja. Sebab apa tambahan jika tu? Sebab nak dianggap mudah ataupun sukar terima milik. Kalaulah tak perlu belanja besar, tak perlu usaha yang lebih, dianggap mudah. Tenaga dianggap mudah untuk serah terima. Dia belanja yang besar kat sini tu Pada uruf. pada orang. Besar pada uruf. Bukan kata ada spesifik besar ni lebih 100 ke atas. Tak. Duit kopi. Boleh? Kecil. Alah, sekadar duit kopi je. Kalau duit kopi ni perlu bayar sampai beratus, dianggap urufnya, contohlah kata uruf, tanya siapa pun tinggi 100 tu. Nak kena bayar kopi 100 tinggi. Tapi kalau nisbah kita orang ada duit, tak ada apa pun. Kan nilai tinggi sekarang ni. Nilai sekarang ni, dia kena tengok bukan boleh beza, bukan boleh kira 20 tahun dulu. Masa reformasi dulu, minyak RM1.50, murah. Sekarang ni, RM1.50 RM2.50 tu murah lah tu. Tu penyokong. tu walanu penyokong walaun. Tak ingat lah walanu walaun walabu apa tak. Dia ada wawa semua. Macam-macam waw. Walanun walaun walabu. Dia wa tu wa bukan watah tu. Tu isim khas. Kata nama khas. Ada wa tak tahu, banyak lagi waw. Habis. Jadi pada tu nisbah. Jika tidak berhajat kepada belanja, pada mengembalikan dia. Jadi nak mengembali, nak hantar balik tu tak perlu. Nak ambil balik tu tak. Mengembali ni bukan hantar balik, nak ambil. Nak ambil tu tak perlu. Tak perlu belanja. Lagi dan atas pada kata contoh atas. Atas tu kan contoh dua kan? Atas tu contoh dua. Okey. Contoh dua tadi. Sahaya dengan binatang. Ni lain pula. Dan tiada sah menjual burun. Kesemua dia bagi contoh ni, dia panggil contoh qudratut taslim pada hisi. Mudah untuk serah, orang panggil apa? Mudah untuk serah terima secara mudah. Orang panggil qudratut taslim, mampu. Mudah pula. Mampu untuk serah terima secara mudah. Kalau sukar tak sah. Ini cerita yang bukan mudah. Maka tiada sah menjual burun. Tafriq lagi. Atau pada tafriq atas tiada sah menjual sahaya. Ini pula. Dan tiada sah menjual burun yang terbang pada hawa. Hawa ni udara. Pada bukan wak, udara, hawa. Dan tiada sah menjual burun yang terbang di udara. Walaupun duduk sarang, kita duduk dalam sarang lah, bukan hak kita, bukan bincang hak burung hak tak tahu siapa punya tu. Tu tak masuk buku awal. Tu tak tahu siapa punya, aku jual. Tu tak kira tu. Ni kira burung kita, milik kita. Burung ni asal di udara tu dia panggil baran mubah. Burung di udara tu dia panggil baran mubah. Siapa pun boleh ambil. Burung terbang di udara. Tembok jatuh milik kita. Itu dipanggil barang mubah. Ikan di laut dipanggil barang mubah. Itu jadi barang-barang mubah kita kena faham. Kita kena tahu. Ikan di laut, barang mubah. Barang yang tidak menjadi milik sesiapa. Siapa ambil, qobak jadi milik dia. Lepas balik, mubah balik. Itu dia panggil akad izalah. Izalatul milki. Menghilangkan milik. Macam mana cara menghilang milik? Daripada udara tu kita ambil qobak, kita lepas balik. Lepas balik tu dia kata menghilangkan milik. Bukan milik kita dah. Menjadi milik siapa? Tidak menjadi milik sesiapa. Tu dia panggil izalatul milki. Menghilang milik. Itu cara dia. Barang mubah pertama, ikan di udara, barang yang di udara, burung di udara. Yang keduanya, ikan dan barangan-barangan di laut. Tak kisahlah, bukan saja ikan.
Apa saja benda-benda di sungai, di laut tu, itu mubah. Dan yang ketiga, barangan mubah, iaitu barangan di daratan. Jadi 3 mubah tu. Di udara, di laut, atau di sungai, dan di daratan. Barangan di daratan ni yang menjadi mubahnya ialah, apa dia? Harta benda yang tidak menjadi milik sesiapa. Biasa kita panggil milik kerajaan. Tanah milik kerajaan. Itu dipanggil mubah. Tanah mubah boleh kita guna. Asalkan tidak ada qarinah, tidak ada dilalah yang mencegah, menghalang. Kalau ada dilalah, dia buat signboard, dilarang menceroboh hak milik kerajaan, haram. Haram kita ceroboh hutan simpan, haram kita ceroboh kolam yang telah ditulis. Tulis itu dipanggil dilalah ataupun qarinah yang mengatakan haram ataupun larangan menceroboh. Kan biasakan ditulis kolam ini dilarang memancing kan. Kita pergi waktu malam. Tak ada siap-siap pun hantam. Jangan kata malam Dahsyat main buta. Oh tu. Kita ingat waktu malam je, kita curi mancing waktu malam. Tak ada orang nampak. Rupanya siang-siang dia buat Allahu Akbar. Tu dia kata buta muamalat. Apabila hilangnya ilmu muamalat, jangan. Orang tak tahu. Dia panggil apabila hilangnya hukum-hukum ni, daya alert kita, daya peka kita itu tidak ada. Bukan kurang, memang tidak ada. Berkurang ni dia jauh sikit dengan sembok. Daya alert dia ada. Tapi orang tak ada peka langsung, depan sembok dia mancing. Sembok dilarang memancing. Tak tahu ada sembok tu. Kita nak balik jumpa nampak pula sembok. Tak boleh. Nak hantar balik ya. Kalau dah mati kan tu nak lepas lah. Dah mati tak boleh dah. Tak boleh tu. Kita baru tahu haram. Kita baru tahu larangan, tak boleh. Memang larangan tak boleh. Macam besok buat. Macam biasa beramal kan. Macam ni lah. Orang kencing tak bayar. Kencing tak bayar. Dia tulis dah 50 sen. Orang tak ada dia tu. Kalau ada orang tu terpaksa bayar sebenarnya tu. Dah tak ada sistem muamalah. Hidup tanpa sistem muamalah. Bayar tu bagi dia terpaksa bayar. Bahkan dia merungut, kencing pun nak kena bayar. Dia tak tahu. Memang kencing nak kena bayar. Makan nak kena bayar, berak bayarlah. Dia ingat makan free, berak free. Itu je Napek kata hidup susah, mati susah. Mati pun susah, hidup pun susah. Baik Apek pun tahu. Berak pun kena bayar, kencing pun kena bayar. Semua perlukan duit. Hidup di dunia semua perlukan duit. Hidup di akhirat semua perlukan pahala. Itu haram. Orang kencing public tanah awam, tapi dia ada dilalah, qarinah. Dilalah penunjuk kepada bayar. Ada tanda, ada qarinah bahawasanya tempat ini perlu dibayar. Mesti kena bayar. Kalau pernah buat, memang kena qada. 50 sen. Apa mahal. Tak kisahlah dah nak berak. Daripada tak boleh berak. Orang masuk hospital tak boleh berak. Geng-geng yang tak menghargai boleh berak ni sebenarnya dia kena pergi hospital. Tengok apa ramai di hospital yang tak boleh berak. Kan? Nak kencing tak boleh. Betapa nikmatnya dia kata dapat kencing. Betapa nikmatnya dapat berak. Sebab tu alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Lepas berak kena alhamdulillah. Kena sebut alhamdulillah. Kenapa? Kerana berapa ramai orang tak boleh berak, tak boleh buang hajat. Kita je hari-hari dapat menunaikan hajat. Orang lain berapa ramai tak dapat menunaikan hajat. Kita sekejap-kejap nak tunai hajat. Hajat apa? Hajat dan tanda. Okey, lagi. Masih awak lagi. Masih yang berterbangan. Jadi isu dia ni bukan barang mubah, bukan. Bukan nak jual, panggil apa tu di udara tu, burun mubah yang berada udara. Itu memang tak sah. Sebab nak jual bukan milik kita, memang tak sah. Ini cerita ni jual milik kita pun tak sah. Kenapa tak sah? Kerana milik kita yang tak boleh serah. Macam mana isu dia? Isu dia kita bela burung merpati contohnya. Sarang ada. Tapi kita buka sarang dia terbang di udara.
ketika dia duduk atas pokok, datang kawan kita nak beli. Noh, aku nak jual 2 pasan, 2 kapal buah merpati, 2 kapal harga RM50 je. Tapi dia kata, tu duduk atas pokok tu. Ataupun noh, duduk terban. Tak sah kat jual beli. Kenapa? Walaupun dia kata, memang balik. Dia kata, jangan bimbang, petang datang ambil lah. Tangkap, petang ni datang tangkap. Dia balik. Tak boleh dipercayai balik dia tu. Walaupun memang jarang dia tak balik. Petang dia balik masuk saran. Tak sah. Kenapa? Tu dia jawab. Jika beradat. Jika ni royah. Bukan jika sekira, bukan. Royah. Royah tak sah. Royah ni bahasa moden dia panggil apa? Royah ni bahasa moden dia, bahasa lama dia guna sekalipun lah. Bahasa kita dia nak menekankan, dia panggil penegasan. Sebab tu dia kata sekalipun begitu, walaupun tengok dia ayat dia. Jika beradab ia burung tu kembali kepada sarang, kembali ke dalam sarangnya sekalipun. Walaupun, bahasa moden kata, walaupun dia balik ke sarang, biasanya beradab. Adab ni kebiasaan. Tiap-tiap hari, tak pernah miss. Pukul 7 dia akan balik. Kita yang kadang 7.30 balik rumah, pukul 8 balik rumah tak tentu. Tapi burung, sharp. 7 dia balik. Kalau kurang pun 2-3 minit je. Awal 2-3 minit. Dia biasa dia ada timing dia. Tak jadi. Tu royah. Royah kata tak sah. Nak menegaskan, walaupun dia balik, kebiasaan dia balik, tetap tidak sah. Dan tiada boleh berpegang. Tiada boleh berpegang. Nak pegang apa tu? Tak boleh berpegang tu. Dengan dia, dengan balik tu. Tak boleh berpegang. Tak boleh kita nak pegang kata dia balik ke sarang secara adab. Tak boleh. Maksudnya, walaupun kebiasaannya tak pernah dia tak balik setakat kita bela ni, memang dia balik tak jarang sangat, ataupun setakat kita ingat memang tak pernah tak balik pun, tetap tak boleh berpegang, dijadikan dalil untuk kata sah jual beli. Tak boleh. Dan tak boleh berpegang. Maksud tak boleh berpegang ni, tak boleh percaya. Tak boleh diyakini. Boleh. Kita tak boleh percaya dengan dia, dengan kembali ke sarang setiap hari tu. Kenapa tak boleh berpegang? Kerana dia panggil illah. Illah apa? Illah tak boleh percaya. Kerana tiada akalnya akal burun. Kerana jenis binatang ni tidak ada akal. Ada akal pun tak boleh percaya. Lagilah tak ada akal. Tuhan ada akal. Tak ada akal, walaupun balik setiap hari, tak pernah miss, tak boleh. Kalau ikutkan adab, perempuan orang percaya binatang lagi lah daripada orang. Sebab binatang setakat ni 30 tahun dah aku bela binatang, tak pernah miss. Memang tepat pukul 7. Kalau orang memang lari. Biasanya boleh percaya dia lah, kebiasaannya. Kita atas darat ni, tapi pada syarat tak boleh. Syarat dia orang lagi. Syarat binatang dengan orang. Orang Islam dengan kafir, Islam lagi. Walaupun fasik. Ni jujur, ni tak jujur. Tetap yang tak jujur tu, sebab nilai di Islam ada. Tu kena pandai. Kena pandai penilaian. Tak boleh nilai atas kertas, kena nilai pada syarat. Syarat dia tahu. Kalau atas kertas, kita ambil nak pilih jadi kawan, nak pilih jadi pemimpin, sudah tentunya orang yang jujur, walaupun dia orang kafir. Sebab yang ni kaki, memang kaki tu beran, macam-macam kaki. Tapi dia Islam, pasti. Walaupun dia kaki macam-macam lah. Kaki judi, kaki tina, kaki macam-macam kaki. Tak larat nak senarai kaki tu. Banyak sangat. Tapi yang seorang lagi ni, non-Muslim, kafir, jujur dia. Macam-macam nak senarai kejujuran dia. Tetap Islam. Nilai tetap Islam ada nilai. Mahalnya Islam yang disebut sebagai iman, yang disebut sebagai usuli. Sebab apa? Mahal tu. Usuli itu, dasar itu dia ada. Yang tadi tak ada dasar langsung dengan Allah. Tu. Jangan silap. Lepas tu kalau orang tanya saya, dah lepas dah pilihan raya, tak ada masalah apa dah. Dia kata, Ustaz, nak pilih parti ke nak pilih calon? Kan? Parti ke calon?
Ha? Jawab macam mana? Abang Zaki? Parti ke calon? Parti. Umumnya parti lah. Umum. Spesifiknya calon. Ha? Sebab ada situasi kena pilih calon. Tak boleh pilih parti. Ada situasi perlu pilih parti. Sebab memerintah itu parti, bukan calon. Itu yang dalam kena ada ilmu siasah. Ada situasi memang tak boleh pilih parti, kena pilih calon. Sebab apa? Sebab Islam. Kalaulah parti yang kita nak pilih ini meletakkan calon itu, calon bukan Islam. Tapi parti yang kontra dengan kita, Islam, tetap kena pilih Islam. Sebab Islam itu mahal. Nampak tak? Kalau dua-dua ni pula sama-sama tak Islam, itu pilih yang elok sikit lah. Islam yang tidak mudarat. Panggil apa? Kafir. Dua-dua kafir. Parti yang kita sokong ni kafir juga. Parti yang kita kontra pun memang kafir juga. Dua-dua kafir. Memang tak wajib. Tak wajib. Nak keluar lah. Cuma, nak pilih yang mana kalau kita nak keluar? Keluar memangkah. Nak pilih yang mana? Jadi, pilih kafir yang tidak mudarat. Kalau bahasa lama dulu, pilih kafir zimmi. Dia ada dua kan? Zimmi dengan harbi. Pilih zimmi. Sebab zimmi tu memang dia mendokong. Saya tengok dalam TikTok kan. Kalau viral TikTok. Cina Terengganu tu. Mek nama dia. Dah asyik Cina tu. Pandai takbir. Cina Terengganu. Macam Melayu. Mek dia panggil. Mek Terengganu. Mek Terengganu. Cina lah. Perempuan. Tengok viral dalam TikTok. Dahsyat dia. Dia tolong jelaskan pada orang Cina. Dia kata yang Cina tak faham tu, dia kata yang kata macam-macam kat negeri Terengganu ni, dia kata mari sini, dia kata. Dia bahasa Terengganu lah. Mari sini amun rakyat, dia kata. Macam mana dia kata. Yang tu memang dia tidak benci kepada Islam. Cuma dia tak ada hidayah, tak masuk Islam. Tapi dia puji Islam. Dia puji. Cuma dia tak ada hidayah lagi lah. Dia boleh duduk di bawah, panggil kepimpinan orang Islam tanpa dia condemn. Maksud dia tak ada puas hati, bukanlah dia condemn, bukan dia minta hak milik, tak ada. Dia just duduk di negeri tanpa dia panggil apa? Tanpa dia argue ni, tak argue apalah tak kita dapat hak sama tak, itu tak boleh. Habis Okey, sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Jika beradab balik tak boleh. Dan tiada boleh berpegang. Okey. Kerana tiada akal. Dan habis. Tengok dan tu. Dan ni contoh yang ketiga. Contoh pertama sahaya dengan binatang. Contoh yang kedua burung di udara. Contoh yang ketiga. Dan tiada sah juga Dan yang atah wawul atah dia panggil. Dan tiada sah menjual lebah. Dan menjual. Dia terus kata menjual lebah. Dan tiada sah tu. Terus menjual lebah. Ringkah. Kitab matlab memang ringkah. Dan menjual lebah. Jadi dan tiada sah menjual lebah. Tiada sah tu dia atas berkata atas sekali. Padahal sedangkan, padahal ni sedangkan ibunya, ibu ni panggil apa? Raja. Atau dipanggil permaisuri permaisuri Sedangkan ibunya, yakni permaisurinya tiada di dalam sarang. Bukan nak jual madu ni Ban Zaki, nak jual sarang lebah. Yang ini orang biasa jual sarang lebah kan. Jual sarang lebah ni. Biasanya dulu memang kita jual sarang lebah biasa tu. Tapi sekarang ni orang duk jual biasanya lebah tu. Lebah sup keluluk kan. Ni cerita isu ni lebah biasa. Lebah biasa. Lebah yang kita ambil madu tu. Bukan madu keluluk tu. Yang sekarang ni dah ada buat rumah lah. Ini itu madu keluluk. Madu pelihara sekarang ni. Madu belaan kan, madu keluluk. Ni nak bincang ni samalah konsep keluluk pun. Cuma nak cerita kok kita tak faham. Kita duk nampak keluluk je. Tak. Madu asal. Madu atas pokok tu.
Tak kisahlah pokok lagi tinggi, lagi kualiti madu dia. Pokok-pokok macam pokok tualan, pokok apa tinggi-tinggi tu. Tu lagi khasiat dia. Okey, tak boleh nak beli, nak jual saram tu. Sarang lebah yang dalam tu ada madu, nak jual sekali dengan saran-saran. Kalau jual madu tu tak kisah pun. Ini nak jual sarang lebah. Sedangkan ibu permaisuri tu dia kata tak ada. Permaisuri tiada di dalam saran. Maka perincian, tafsil. Maka jika ibunya dalam sarannya. Kalau permaisuri ada dalam saran, jawab jika. Sah dijualkan dia kan lebah. Maksudnya bukan jual madu lebah tu, nak jual lebah dan saran-saran tu. Boleh tak jual lebah dan saran? Kalau ada ibu duduk dalam tu, boleh. Sah jual. Kenapa? Ni lain ni. Kalau ada ibu dalam, boleh sah jual. Kenapa? Kerana boleh diberpegang, yakni boleh dipercayai dengan kembalinya segala bala tentera lain, lebah-lebah lain tu. Kan saya biasa sebut cerita lebah ni. Malam ni tak nak sebut lah, sebab kalau sebut panjang cerita kan. Cerita sebelum ni pernah sebut. Dia ada beberapa tim lebah ni. Sebab tu lebah ni orang hasilnya team power ataupun teamwork hari ni, building dia punya panggil apa, konsep team building ni kan. Sebenarnya banyak dia ilhamkan daripada konsep lebah. Sebab lebah ni memang dia bekerja berpasukan. Kerja berpasukan. Dia panggil teamwork lah. Teamwork tu biasa. Kalau sekarang ni dia panggil team power. Dia ada antara pasukan dia ni ialah pasukan pemantau. Tu lain. Dia pergi survey. Survey tu satu pasukan. Dia pergi survey mana bunga yang ada potensi untuk datang, tim lain datang ambil. Dia just survey je ni. Dan dia ada jarak. Saya lupa dah jarak dia. Dia ada jarak, dia ada radar. Radiasi pokok yang dia buat saram itu, dia tak akan lebih. Ke dia punya jarak, dia tak akan lebih. Dia ada radiasi dia. Maksudnya, daripada saram lebah dengan bunga yang dia nak ambil itu, tak lebih daripada kilometer tertentu. Saya lupa dia punya jarak dia. Jadi, apabila ada sarang, permaisuri dia tak keluar. Dia memang keluar sekejap-sekejap, dia masuk. Duduk dalam. Yang keluarnya ialah bala tentera ini. Tim ni yang keluar. Raja, permaisuri, Kim dengan permaisuri ni, memang dia duduk tunggu sarang. Yang keluarnya ialah, apa nama ni, anak tim lah. Maka anak tim yang beberapa tim tu, antaranya tim pemantau, yang keduanya tim seduk bunga. Jadi pemantau ni dia survey, tugas dia survey je. Mana ada bunga, ada bunga yang ada potensi untuk bagus, dia akan balik hantar mesej, bawa maklumat ni, bawa maklumat ke saran. Bincang ada saran, maka tim ni akan terbang balik. Ramai dia terbang. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada kelompok lebah 2-3 ekor kan. Kelompok. Ada yang tersesat tu masuk dalam rumah kita tu. Itu sesat, hilang tim radar. Dia tak jumpa. Sebab apa? Ditinggal oleh kawan. Sebab tu dia kerja berpasukan. Jangan tinggal. Kawan jangan tinggal. Kacau. Kesian kawan. Kalau tinggal, tak jumpa balik. Apabila tak jumpa, memanglah kita lastik, kita mati dia. Kita akan tengok ada lebah masuk rumah. Itu memang dia tersesat jalan. Dia nak balik info. Ni dia panggil informer. Informer ni dia balik bawa info kepada tim, maka tim akan datang. Ini memang tim penyedup. Memang dia datang nak seduk bunga. Dia datang seduk, dia duduk aja. Sebab tu kita tengok ada yang datang hinggap terus. Ada yang datang tengok ronda je, biung kan. Bunyi lebah, biung balik. Biung balik. Tengok. Datang pula tak ada biung pun, datang terus hinggap. Dia dah ada informer dia. Ini jenis lebah ni. Jenis. Dia hinggap, terus hisap penuh tu, terus bawa balik. Yang tu memang tak sesak, dia terus balik. Sesak ni tak jumpa pokok. Tak jumpa pokok. Dia datang dalam 20 ekor, tiba-tiba tertinggal. Tertinggal tu dia tak tahu mana kawan dia. Dia ikut dam lah, dia pergi.
Ikut dan tu dia tak akan pergi pokok. Tak akan pergi. Sebab pokok dia tahu dah pokok mana dia nak hinggap. Yang sesat akan dia masuk ikut dan. Masuk rumah orang. Tu sesat. Pendek umur biasanya nak innalillah. Lebah yang nak meninggal. Lebah sangat dahsyat. Sebab tu dia punya khasiat dia memang disebut oleh Nabi, disebut oleh Quran dalam Quran, dan konsep teamwork juga disebut dalam Quran lah. Allah Ta'ala ilham kat dia. Jadi kalau kita nak jual saran, kena ada pemaisuri. Kata ada pemaisuri tak sah. Tengok dia nak detail, tafsir dia panggil. Maka jika ibunya dalam saran, pemaisuri dalam saran, sah dijualkan dia akan lebah. Kenapa? Kerana boleh dipercayai dengan kembalinya. Boleh dipercayai dengan kembalinya ni ibu-ibu lain tu. Tim dia tu kembali. Sebab kita jual saran dia lebah. Bukan nak jual madu. Jual madu tak nak pun lebah tu. Ni nak jual beli lebah dan sarannya. Buat balik tak rumah. Tu. Kena ada pemaisuri. Barulah sah. Dan tiada sah menjual. Habis Dan ni keempat, contoh keempat. Dan tiada sah menjual umpama ikan di dalam kolam. Ikan dalam kolam. Tak sah, umpama je. Maksudnya, dan tiada sah menjual ikan di dalam kolam. Dan umpamanya. Umpama duduk belakang sepatutnya. Tapi dia gaya bahasa dia letak awal, muqaddam dia panggil. Contoh tu. Kolam yang mana? Kolam yang besar, yang luas. Kalau kolam kecil rumah kita belakang rumah sah, sebab boleh higap, boleh tangkap. Yang kata tak sah ni, jika sukar, payah ni mana sukar. Jika sukar mengambilnya. Kan syarat mudah, syarat dia kan ada dua. Mudah nak tangkap dengan tak perlu kos. Daripada tak musyaqqah dengan tak perlukan mu'nah kabir. Mu'nah kabirah. Jika payah ni sukar mengambilnya, menangkapnya, maka ni bukan tafriq, maka tafsil. Maka jika mudah, sekiranya mudah nak tangkap, tak perlukan kos dan tak perlu pun tenaga, mudah je. Jawab dia, sah jualnya, sah jual ikan dalam kolam yang mudah untuk tangkap. Jika tiada menegah oleh air akan melihatnya. Jika tidak ada halangan nak tengok air tu jernih. Jika tiada menegah oleh air akan melihatnya. Syarat nak kata sah tu. Syarat kata sah tu bukan saja panggil pun syarat tambahan lah ni. Bukan saja mudah untuk tangkap dari sudut kos tak tinggi, dari sudut usaha tak kuat, tak banyak. Satu lagi, mudahnya sekiranya air itu bukanlah air yang kelam kolam, tak nampak pun ikan nak kena cari, itu payahlah. Ini mudah, air itu jernih. Habis contoh seterusnya, yang kelima, contoh kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sah menjual. Ini contoh ni. Dah masuk dah contoh. Okey, ni masuk contoh qudratut taslim pada syarak. Dia panggil sukar nak serah milik pada syarak. Walaupun mudah pada zahir mudah aja, tapi syarak anggap ada halangan pada syarak, tak boleh nak serah pada syarak, maka tidak sah juga. Mana contoh? Dan tiada sah menjual satu suku. Satu suku ni sebahagian, separuh. Tak kisahlah 1/2, 1/3, masakan sebahagian. Separuh. Separuh tu apa? Yan muayyan. Separuh tu benda yang tertentu. Muayyan ni benda yang tertentu, barang yang tertentulah. Tak kisahlah, dia tak bagi contoh spesifik. Apa-apa barang yang tertentu. Tak kisah barang apa. Cuma barang tu tertentu. Jual bukan semua sah. Nak jual separuh. Macam mana contoh? Barang muayyam tu, apabila yang kata tak sah ni, macam mana? Taswir kata tak sah.
apabila dipotong kurang harganya atau harga yang tinggal, yang baki tu, yang baki lagi tu, setengah lagi tu, yang tinggalnya. Okey, macam mana? Ada contoh, dia ada bagi contoh tu. Dia seperti tu, dia bagi contoh. Innalillah dah. Kejap je. Dah innalillah. Dia punya apa? Nabi. Apa lagi power kan? Nak pakai laptop juga. Sebab makin kecil ni tulisan tak. Boleh. Cantik. Okey. Tahu tak? Kebetulan minggu ni tak ada tu lampu tu. Apa ni kita ambil. Boleh. Handphone pecah ayam. Dia mati sendiri ke? Dia kena tu, button. Oh, kena button. Kena batal. Kena button. Ada ni. Ada, sekejap. Tu. Alright. Okey, jadi jadi momen mengaji dalam jalan gelap kan. Orang dulu kan mengaji dengan pelita. Mengaji dengan pelita kan. Back to future lah. Back to future. Back to future lah. Back to future. Jadi dia baca kitab tua ni, dia kena ada gaya tua. Momen tua. Momen tua-tua dulu kan. Mengaji pakai pelita. Kita tak ada semua tu kan. Generasi Abah Zaki, dam. Belum ada elektrik. Susah dulu. Orang dulu nak mengaji malam, tak ada malam. Mengaji macam ni malam tak ada. Cuma tok guru ni nak menulis malam, pakai pelita. Menulis. Mengaji siam je dulu. Malam tidur tu, paling syak tidur. Orang dulu memang tidur awal. Sebab tu dulu anak ramai. Orang dulu anak ramai. Tok guru saya kata, ni tok guru melawak. Oh dulu dia kata subuh-subuh anak ramai. Kata kenapa tok guru? Mau tak nak ramai tu. Malam tak ada kerja lain. Tidur awal. Dia kata malam orang dulu tidur awal. Sebab tu fresh, bangkit awal kan. Kita ni pukul 12 tu masih muda. Malam masih muda. Tak terhad tajuk. Tak tajuk. Pukul 1 muda lagi. Lepas tu nak bakit tajuk macam mana? Pukul 1 muda lagi kan. Pukul 6, pukul 7 jaga. Kacau. Habis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sikit lagi tuan-tuan. Nak habis. Dan tiada sah menjual satu suku ni. Ni dia kena payah sikit ni. Sebab kena faham pada syarak. Kalau tak faham pada syarak, sebab tu kita awal tadi intro, kita siap beritahu. Qudratul tasni ada dua. Kalau tidak, tak faham. Kedua ni pada hisi mudah. Mudah pada hisi dia panggil. Mudah untuk serah terima pada hisi. Itu mudah ya. Tapi yang ni mudah pada syarak. Syarak tak ada halangan. Kalau ada halangan syarak, tak boleh. Mana contoh halangan pada syarak? Kita nak jual satu benda. Benda itu kalau kita kerak, kita potong boleh mengurangkan nilai, maka tak sah jual. Contohlah duit, duit kita RM10. Sekeping RM10, sah tak jual duit sekeping RM10? Boleh tak jual? Boleh kan? Anik boleh jual anik. Sekeping RM10, jual ke amah. Tanya tak ada duit, jual ke amah. Jual harga, jangan jual harga RM10. Buat apa menega? RM10 jual lah harga RM50. Tanya tak ada duit. Ma, mau ada duit ma? Aku nak jual ni. Aban. Dia nak pujuk dia kan. Ni abang lu nak jual. Jual berapa? 50. Dahsyat dia tu. Dia setuju. Okey lah. Nak buat apa? Simpan dah duit tu. 10 tu. 10 tahun depan tak ada dah duit ni. Dia nilai balik. 10 tahun akan datang. Jadi, sah. Ya, sah. Tapi kalau kita kerak dua, duit RM10 tu kita potong dua. RM25, RM25. Tak sah. Dia bukan jadi 25, dia jadi kosong nilai. Kenapa syarat kata tak boleh? Kerana hilang nilai. Tak boleh. Itu dianggap syarat tak membenarkan untuk menyerah. Walaupun mudah nak serah. Boleh je serah, potong-potong serah. Tapi dari segi syarat,
anggap tak boleh nak serah barang yang tidak ada nilai. Tu. Dia bagi contoh lain. Mana contoh dia bagi tengok? Seperti. Tu. Dia kata seperti satu potong daripada bejana. Satu potong daripada bekas. Tak kisahlah bejana dia umur juga ni. Contoh dia bejana. Bejana ni bekas. Ya. Apa saja bejana. Bekas apa saja dipotong. Tak ada nilai. Contoh bekas lah contoh. Ataupun tak bekas pun kita contohnya dapur gas tu ada dua. Kalau kita beli satu-satu, okey, ni dapur gas dua. Kalaulah dua dapur tapi kita beli satu, kita kerak potong untuk kawan kita, satu bagi kat kawan, satu kat kita. Boleh pakai tak? Boleh jual tak kalau kita kerak nilai jatuh? Tak boleh. Maka tak boleh, tak sah. Melainkan share lain lah, share lain. Share ini kita nak cerita bukan dari sudut nak milik berkongsi. Tak. Nak beli barang ni tapi kita nak kerak dua. Kerak dua tak sah. Tak boleh dijual. Tu dia kata bejana je dipotong. Sama je kasut. Contoh lain, kasut. Kasut ini, kasut kan dua pasang kan? Kalau jual satu, dia dua ni. Ni bukan relate dengan ni. Bukan relate. Cuma isu berbeza. Dari sudut side angle berbeza. Cuma nak cerita tak sah. Kasut kita tak potong pun. Kalau potong memang tak sah. Relate dengan ni. Kalau potong kasut kita kerak. Dua, sebelah-sebelah. Ni bukan potong pun. Tapi nak cerita kasut dua, kita jual satu. Tak sah. Melainkan ada value satu ni. Tu baru sah. Contohlah kasut ni memang orang nak sangat simpan. Memang rare. Dia panggil barang rare. Barang apa? Rare jual barang lama. Vintage kan? Vintage kan? Vintage. Melainkan yang tu okey lah. Betul orang duk tanya, ustaz boleh tak jual vintage barang lama? Kita pun dulu tak tahu istilah menata apa vintage ni. Kena description lah, apa, kena hurai lah. Tanyalah dia orang apa vintage ni. Dulu kan duk live kan, sampai pukul 1 pagi apa kita duk tengok naik jual barang rare berpuluh ribu. Jawab dia sah sekiranya barang itu memang ada nilai, dan walaupun nilai itu tinggi tak jadi isu pun asal orang nak beli. Tu dia kata sah kalau jual terlampau mahal sangat. Sampai beribu kan. Satu-satu tu jual beribu. Tak kisahlah barang tu. Bukan livah, bukan seluar apa aja, tak kisah barang apa pun jual. Sampai beribu. Memang kita tengok pelik. Contohlah dia jual kopiah. Kopiah ni kita buka. Buka dengan 1,500 tu. Siapa berani? Tak ada siapa berani, kita turunlah 1,000. Bid deh. Bid dulu. Tengok bid. Boleh ke tak harga main jualan bid tu? Nanti akan datang kita bertemu dengan ada yang tak boleh, ada yang boleh. Dia main campur. Biasa dulu jual campur. Tak lama nak masuk di Sara. Yang kita ni lambat lagi lah. Kalau kuliah di Sara tu dah tak lama nak masuk. Okey, itu contoh. Lagi di contoh yang kedua, seperti kain. Sorry, bukan atas tu. Seperti atau kain yang elok. Kain yang elok tapi yang mengurangkan oleh potongnya akan yang tersebut. Yang tersebut tu dua-dua tu berjana dengan kain. Kain ni elok. Tapi kalaulah kerak dua tu hilang nilai dia. Tak boleh, tak sah. Kerak dua baju kita ni. Baju ni kalau satu semua ni nilai dia lah. Cuma potong dua tak ada nilai dah. Itu tak sah. Dia mengurang tu apa? Oleh potongnya. Potong tu menyebabkan kurang nilai. Kalau potong tak kurang nilai, tak menjadi isu pun. Macam contoh, duit potong hilang nilai, tak sah. Mah potong berapa pun tetap ada nilai. Itu tak apa. Ini yang jenis barang yang kalaulah terpotong akan mengurangkan nilai dia, maka tidak sah.
Kenapa tak sah? Kerana lemah daripada menerima. Ini qaba. Lemah daripada menterima. Lemah daripada menerima. Jadi qaba oleh pembeli. Jadi pembeli ni tak boleh nak menerima. Tak boleh nak qaba. Barangan tu hilang nilai. Ataupun menterima. Menterima tu penjual, ni sebuah penjual. Menterima dan memperterima. Yang ni menyerah milik, menerima milik. Kalau pembeli menerima milik. Kalaulah memperterima tu ni sebuah penjual. Yang ni menyerah milik. Dia panggil qaba', qaba' dan taqbi' dan taqabud. Qaba' dan taqabud. Lemah tu, lemah tak mampu lah. Lemah nak serah milik ataupun nak terima milik tu, menterima dengan memperterima ni, nak qaba' dan nak taqabud ni, nisbah apa? Pada tu nisbah. Nisbah syarak, bukan nisbah zahir. Zahir boleh je serah. Pada syarak tak boleh. Lemah pada syarak. Kerana ni dia panggil apa? Illah. Illah lagi ni. Dia panggil illatun bi'illatin. Awak tak ada illah dah. Sebab dah. Kan kerana lemah tu kan sebab dah. Ni sebab pula. Tu dia panggil illatun bi'illatin. Illah dengan illah. Illah bagi illah. Kenapa lemah tu? Tadi dia kata sebab apa tak boleh nak serah. Dia kata sebabnya lemah tak mampu nak serah terima. Apa dia jawab? Pada syarak. Lagi kerana. Sebab lagi. Tu dia panggil illah bagi illah. Dia bahasa Arab dia panggil illatun bi'illatin. Kerana tiada dapat terimanya. Tiada dapat terima. Terimanya apa? Nya sebahagian barang hak kita potong tu tak boleh dah kita nak terima. Nak serah pun tak boleh, nak terima pun tak boleh. Melainkan dengan dipotongkan dan padanya kurang harga dan membinasakan harta. Merosak, membinasakan ni merosak. Melainkan dengan dipotongkan dan pada potong itu kurang harga, kurang nilai dan membinasakan harta dan merosakkan harta dan seumpamanya menjual permata yang pada cincin. Panjang lagi ni. Maka jika tiada membawa kepada kurang harga jika dipotongnya seperti kain yang tiada membawa kepada tersebut atau zirak yang tertentu daripada bumi. Wallahu a'lam. Jam. Ingatkan kita nak mudah boleh sambung, boleh pun habis, boleh express. Tak boleh. Jadi tak boleh express, kita kena detail juga. Kita sambung akan datang. Kita sambung melainkan melainkan tu. Melainkan dengan dipotongkan. Tapi sebelum melainkan tu kita kena gustan balik, kita kena ambil kita kena ambil okey. Kerana lemah daripada okey. Kerana lemah daripada menterima atau memperterima. Tu kita ambil kat tu. Ni dia nak masuk apa tu? Nak masuk jual permata. Tu apabila dipotong kurang harga, tu atau tidak ada harga, tu melainkan tu. Melainkan dengan dipotong dan padanya kurang harga dan membinasakan harta. Ni. Kerana tiada dapat terima. Tidak dapat terimanya, terima satu suku.
Melainkan dengan dipotong. Melainkan tu bukan istisna ke? Istisna. Istisna. Tapi dia bukan istisna tu. Dia apabila dipotong. Dia bukan istisna. Istisna tu tak sah. Istisna ni sah. Di sini bukan istisna. Dia melainkan ni apabila? Melainkan apabila dipotong dan padanya kurang harga, dan membinasa dan merosak, dan seumpama lain. Dan seumpama menjual permata tu lain dah. Dam tu atau lain. Maksud itu apa, contoh lain. Dan kurang. Dan seumpama menjual permata lain. Kerana tiada dapat terimanya Melainkan tu bukan istisna. Apabila dipotong. Tu insya-Allah minggu lepas. Tapi kalau nampak tu macam istisna kan? Bukan. Dia apabila dipotong. Yang kata tak boleh terima milik tu, apabila dipotong kurang harga. Macam wang kertas lah, wang duit tadi. Kita kerak. Kita kerak tu, kerak dua lah, potong dua. Maka tak ada harga langsung. Dia kata tak sah. Tak boleh jual sebahagian tu untuk berkongsi, tak boleh. Tu akan datang bagi contoh. Sambung kat tu lah. Sebab situ bukan istisna. Kalau istisna memang tak jumpa cari. Sebab istisna ni sah. Melainkan dengan dipotong. Melainkan sah jual dengan dipotong. Dan padanya pulak. Dan padanya kurang harga. Padahal dipotong tu kurang harga. Dan tu bukan dan atau dan padahal. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang. Tak pening pun, mudah je. Cuma nak kena faham. Dia nak cerita apabila dipotong kurang harga atau tak ada harga langsung. Kurang pun tak boleh, tak ada langsung lagi tak boleh. Macam duit kertas tu, kalau kita potong dua, tak ada harga langsung, bukan kurang. Kalau dapur gas kita kerak dua, kurang. Kurang harga dah. Walaupun kurang harga atau tak ada langsung harga, nilai, tak ada harga atau tidak ada nilai, tetap tak sah. Itu yang kita nak faham. InsyaAllah sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Panah